Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari dan hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Maka alhamdulillah pada malam ni boleh kita mari bicara dan pula boleh kita sama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita membesarkan Allah dengan kita memenuhkan masa kita di dalam tahun baru ini dengan zikrillah dan dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan hendak mengingatilah olehmu ya Muhammad, sesungguh mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah satu perkara yang memberi naf'at kepada kita semua. Jadi ibu bapa yang kita duduk di dalam tahun baru ni ialah tahun baru Islam, dikatakan hari raya Islam ataupun dikata Pimai Islam. Maka kita bersama-samalah kita saat itu mengingati dan kita penuhkanlah masa-masa kita dengan kita mengunjungikan Allah, dan kita penuhkanlah masa kita dengan kita kerjakan taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kitanya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi kata umat yang paling lebih dan umat akhir zaman. Umat yang paling lebih sekiranya lebih tak lebih umat akhir zaman, sekira umat ini Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka umat-umat yang lain tidak boleh nak masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak royak nak katanya selebih-lebih daripada umat Nabi. Dikatakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatun Muhammadiyah. Sebab tu Allah Taala firman di dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ibu bapa yang dirahmati Allah, Allah firman di dalam satu ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah kamu itu khaira ummatin, ialah khaira ummah, ialah sebaik-baik daripada ummah. Nak kata kalau kita kira kita nak adukan kita dengan umat Nabi Adam, dengan umat Nabi Idris, dengan umat Nabi Nuh alaihissalam, dengan umat Nabi Ibrahim, dengan umat-umat yang telah lalu, maka kita inilah dikatakan umat yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat ni dikata kita ni, dikatakan umat Muhammadiyah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan selebih-lebih umat, maka Tuhan timurkan kita, Tuhan mengeluarkan kita ni ukhrijat linnas, yakni dikeluarkan akan dia supaya nak beri faedah dan beri kegunaan untuk manusianya. Sebab itulah kita semua kita kena ingat Allah Ta'ala timurkan kita, Allah Ta'ala menjadi kita, Allah Ta'ala menciptakan kita, semua ini untuk beri manfaat untuk manusia-manusia yang lain. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati Allah, diri kita kena beri naf'at pada orang,
dan diri kita kena beri faedah kepada yang lain. Bukan semata-mata kita faedah untuk diri. Jadi kalau kita faham kepada satu ayat kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan kata linnafsi dak, linnas. Makna kata kita kena beri faedah, beri kegunaan untuk sama-sama manusia. Lagi pula ta'muruna bil ma'ruf, kamu kena menyuruhkan manusia dengan kebajikan dan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menegahlah oleh kamu manusia daripada kemungkaran ataupun daripada kejahatan. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi sekalian, maka kita di dalam tahun baru bagi Islam, dikatakan tahun baru Islam, dikatakan pimai Islam, maka kita kena penuhkanlah amalan modok royak tu. Makna kita kena betulkan jarum-jarum kita, ataupun kita betulkan masalah daripada niat-niat kita, supaya kita betul nilah dikatakan, supaya kita nak berjalan menerusnya, nak berjalan saat itu secara lancarnya, maka kita kena betulkan pengukuran kita, ialah dikatakan niat. Kerana hadis yang dipahami daripada innamal a'malu binniyat, maka niat-niat itu dikatakan mi'yarun litashihil a'mali, ialah satu pengukuran untuk kita nak mempercomel dan nak memperelok dan pula nak membetul daripada segala amalan-amalan kita, ibu bapa. Ibu bapa dirahmati, maka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila ia jagakan amalan dia, apabila ia jagakan amalan dia, apabila ia jagakan diri dia, apabila ia jaga ketaatan dia, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia kemuliaan. Yang pertama, Tuhan ingat kepada dia, kita baca malam. Yang kedua, Tuhan buat baik pada dia. Yang ketiga, Allah Taala kasih pada dia. Yang keempat, Allah Taala mewakilkan satu malaikat untuk jaga dia. Dan yang kelima, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pula kepada seorang. Kepada seorang saat itu kepada seorang yang dia jagakan amalan, dia jaga taat pada Allah. Yang kelima, Allah Ta'ala wiga apa dia? Ayyakuna lahu birizkihi kafilan yuwajjihuhu Allahu ilaih, yuwajjihuhu ilaihi min halin ila halin min ghairi ta'abin aw wabalin. Makna kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dia. Jadi apabila kita taat ke Allah, apabila kita ibadat ke Allah, sentiasa kita melazimi ibadat, lebih-lebih dalam bulan ni, kita jagakan masalah amalan kita, kita jagakan taat kita jaga persembahan kita, zikir dan pula daripada tasbih kita. Kerana Nabi SAW sebeda kata apabila kita puasakan hari Tasu'at, mana kata siyamu yaumi Asyura. Apa dia? Mana katanya? Nabi sebeda daripada satu hadis, siyamu yaumi Asyura. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Jadi Nabi katanya siyamu yaumi Asyura, yakni berpuasa pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, yakni hari Rabu lagi ke datang. 4-18 lebih kurangnya bulan Siang ataupun bulan Inggeris, bulan miladi, yakni kita puasa hari Asyura. Tapi Asyura tu kita kena kacuh dengan hari Tasu'at. Jadi kalau kita puasa hari Asyura saja ni, bermakna takutnya kita tu jadi keliru dengan puasa orang Yahudi dan Nasara. Maka Nabi berpuasa 9 dengan 10 ataupun 10 dengan 11. Tapi Nabi sebeda dalam satu hadis, siyamu yaumi Asyura, bermula puasa pada hari Asyura itu, ahtasibu Allah, aku mengiranya di atas Allah Ta'ala. Aku duk hitung-hitung di atas Allah Ta'ala ni. Gapo dia Allah Ta'alanya? Aku menghitung, aku duk mengira-ngira. Ayyukaffirallah as-sanata allati qablah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan kafarah, Allah Taala akan mengampung, Allah Taala akan hapus dosa kita yang sudah lalu setahun dah. Ni nak kata ni besarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amala sehari puasa hari Asyura sehari, maka Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita setahun dah. Supaya juga kita puasa hari Arafah, hari Arafah lebih lagi. Adapun kita puasa Arafah baru ni kita tak ada ibu bapa.
Maka sebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita puasa hari 9 min syahri Zulhijjah, daripada bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kitanya, ay yukaffirallah as-sanata qablahu was-sanata ba'dahu. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa dia setahun yang telah lalu dan setahun kemudian. Makna tu 2 tahun. Kalau kita puasa bulan Arafah, hari Arafah hari 9, Allah taala ampun dosa kita lepas dah setahun dan pula lagi kan atas setahun, maka Tuhan ampun. Ni nak ayat tu kelebihannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat Nabi dia jagakan puasa Arafah, yakni puasa hari 9 pada bulan Zulhijjah, Allah Taala ampun dosa dia 2 tahun. Tahun yang telah lalu daripada dia duk kerja maksiat, dia dosa, dan pula hak lagi kan datang selepas pada dia saat ni tu dah. Lepas pada hari Arafah tak lagi kan datang nak jumpa pula Arafah tahun depan, Tuhan ampun dah dosa dia. Tapi bagi siapa yang puasa hari Ashura daripada bulan Muharram hak kita duduk sekarang ini, Nabi kata ayyukaffirallah as-sanata allati qablah, yakni Tuhan akan kafarah dan Tuhan akan ampunkan dosa dia yang sudah lalu dah setahun. Makna dosa kita lepas setahun dah diampun. Tuhan hapus daripada catatan buku amalan. Makna kalau kita dosa kita ada setahun dah lepas dah, maka Tuhan gabuh, suruh malaikat gabuh. Maka Allah Ta'ala saat itu berkosongkan buku amalan kita daripada kejahatan, maka Tuhan ganti dengan kebajikan. Ibu bapa ni nak royak kata, kita ni sebesar-besar umat, selebih-lebih umat, setinggi-tinggi umat, semulia-mulia umat daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada umat-umat yang lain. Sebab tu Tuhan kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Makna kata kamu selebih-lebih umat. Sebab tu di dalam masalah puasa setahun, kita tak puasa dalam masa setahun, kita puasa sehari ya, hari Ashura dan hari Tasu'at. Jadi nak ayat kata kalau kita tok pakai dalam dulu ibu bapa, jadi tok guru kita buat amal lagu mana? Ni mau nak royak sini amalan di dalam bulan Muharram. Jadi setiap-tiap tahun masa kita duduk dalam saat ni tu, mula Tok Guru kita Haji Husin, maka setiap-tiap tahun apabila kita saat ni tu sampai bulan Muharram, kita akan berpuasa hari Tasu'at, yakni hari yang ke-9 daripada bulan Muharram, dan kita akan puasa hari ke-10 daripada bulan Muharram. Apa tu kita lepas pada kita puasa, hari yang ke-11 tu kita semaya tasbih beramai-ramai di pondok dalam. Semaya tasbih, kamar dia tasbih tu nak semaya di mana-mana tak ada masalah. Tapi Tok Guru saat ni tu pergi semaya tasbih di situ. Lepas tu baca doa subhanallah mil'al mizan. Tu baca doa tu. Bacakan doa tu. Nak yak kata, setiap-tiap tahun kita duduk di pondok tu, nah Tok Guru puasanya hari Tasu'at dan hari Ashura, hari 9 daripada bulan Muharram dan pula hari 10 daripada bulan Muharram. Ini ibu bapa. Maka bagi kita niat lagu mana? Niat saja aku puasa hari ke-9 daripada bulan Muharram kerana Allah. Hari yang kedua saja aku puasa hari Ashura kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun aku puasa hari ke-10 daripada bulan Muharram. Itulah ibu bapa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mengingati ke Allah. Marilah kita bersama-sama penuhkanlah masa kita pada tahun baru Islam ni dengan amalan-amalan kebajikan, dengan al-a'malus salihah, dengan amalan-amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala firman di dalam satu Qurannya, di dalam satu ayatnya, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguh kebajikan-kebajikan kita daripada semaya kita, daripada puasa kita, daripada baca Quran kita, daripada apa saja zikir kita, tasbih kita, yuzhibnas sayyiat, ia menghilangkan akan segala kejahatan-kejahatan kita. Itu kata innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguh amalan kebajikan kita itu dia akan dapat menampung dan dapat menghapus, dapat menghilang daripada kejahatan-kejahatan kita. Jadi makna kita kena tapung. Apabila kita ada kejahatan, maka kita tapung, kita hapus dengan kebaikan. Apabila kita ada melakukan kejahatan, maka kita selalu mengiring dengan kebaikan. Sebab tu
Allah Subhanahu Wa Taala dia tak suka sangat, dia tak sewi sangat hamba-hamba macam kita ni daripada umat Nabi tak sewi jatuh dosa. Sebab itulah di dalam hadis Nabi kata, apabila seorang tu jatuh dosa, ada kata kat orang, ada mengupak kat orang, ada tinggal kena kejahatan, tinggal kebajikan, ataupun ia ada tinggalkan benda-benda hak Tuhan suruh, maka Tuhan suruh iring selalu dah selepas daripada kejahatan tu dengan kebajikan-kebajikan kita. Ni ibu bapa. Lepas tu masalah kita saat ni puasa dah. Kamadi kita puasa, maka Nabi kata nah, mun kena ambil wuduk, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Siapa-siapa yang mengambil akan wuduk, kita ambil asmayah. Ni cara mi asmaya. Pas di dalam bulan ni kita nak benar-benar ni mi asmaya wi betul molek. Nabi SAW sabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Siapa-siapa yang mengambil wuduk. Kita nak ambil wuduk, maka kita saat ni tu hak yang sunat buru gigi dulu, sugi dulu, asiwak dulu. Lepas pada tu kita hela tangan kita di peli ataupun di apa di mana saja. Lepas tu kita berdoa, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Maka kita berdoa dengan Allah Taala mempercomelkan wuduk kita. Ambil dengan comel, ambil dengan molek, ambil wi comel, basuh wi kena molek. Berkomo pun klok ni hak sunat lah kan ni. Maka kita kuik gi. Lepas tu kita hisap air ke hidung, hisap wi jadi comel. Lepas tu basuh muka kita wi jadi comel. Niat wi ni saja aku mengangkatkan wuduk kerana Allah Taala. Nabi kata siapa dia mengambilkan wuduk, lepas tu dia mempercomel wuduk dia, dia memperjangukkan wuduk dia. Lepas daripada dia ambil wuduk sudah siap, dia mempercomel, basuh tangan pun wi kena molek, menyelak ti molek, isapkan hidung berkomo molek, basuh muka pun wi rata molek, daripada hak-hak muka sakat tan muka, basuhkan tangan hingga sampai ke siku, hingga sampai kepada bahu masalah, basuh wi comel. Lepas daripada tu dia mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya doa hadap pada kiblat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia baca doa tu. Apabila dia baca siap dah doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi kata futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Tuhan Nabi kata dibukakan bagi seorang akan 8 pintu daripada pintu-pintu syurga. Makna kata apabila kita ambil wuduk dengan comel, dengan betul, dengan kena wi molek, maka kita ambil basuh wi kena, komo wi kena, isap hidung wi sapa kepada batas hidung, basuh muka wi kena, lepas tu kita basuhkan tangan kita wi betul molek. Nabi kata futihat lahu abwab apa? Samaniyatu abwabil jannah. Maka dibuka, nasjah dibuka bagi seorang tu daripada 8 pintu daripada pintu-pintu syurga. Lepas tu dia Nabi kata laginya, dakhala masuklah ia min ayyiha sya'a. Masuklah seorang saat itu daripada pintu-pintu mana yang dia kehendak. Dia nak masuk pintu mana tak ada masalah. Sebab itulah bagi kita ibu bapa di hari ini, di mana kita tak betul. Maka kita betul situ. Di mana kita doa tak betul, kita kena betul di situ. Banyak orang dok mari jumpa dengan mu. Banyak orang mari duk soal mu. Banyak telefon-telefon di hari ni tanya sebab kita berdoa kerana Tuhan tak terima. Kita dak buat amal cekak kerana Tuhan tak jaga kita. Mu buat amal macam mana? Mu buat amal lagu mana? Mu berdoa macam mana? Ni kita kena kira ibu bapa. Kita kena kira, kita kena merenungkan. Kita buat tu kena kedak dengan cara Nabi royak. Kena kedak kaifiat hak Nabi ceritakan di dalam hadis. Dan kena kedak di dalam masalah kitab-kitab ulama royak kepada kita. Jadi bermakna kata kalau kita buat tak betul dengan cara ulama royak kepada kita, bermakna kata kita saat itu amalan kita tidak diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat tak betul dan kita buat tak kena.
Sebab tu Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa mengambilkan wuduk, lepas tu dia mempercomelkan wuduk dia, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, dibukakan bagi orang ni akan 8 pintu daripada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada tu dia masuk kepada syurga daripada mana yang dia kena. Sebab itulah ibu bapa, satu ketika daripada al-mubasysyirina bil jannah, orang yang diberitakan masuk syurga sebelum daripada mati. Setengah daripadanya, siapa dia? Bilal ibnu Rabah, Bilal bin Rabah, ataupun Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar ibnu Khattab, daripada Abdul Rahman bin Auf. Fok-fok ni orang panggil Nabi berita ke dia saat itu, sebelum daripada dia nak mati saat itu, Allah Ta'ala berita berbahagia, berita bergia. Berbahagia, berita baik, berita gembira, berita kesukaan. Belum pada nak mati, Allah Ta'ala hantar berita dah. Kata Muhammad meroyak kepada fuk ni daripada 10 orang al-mubasysyirina bil jannah, daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar ibn Khattab, daripada Uthman bin Affan, daripada Ali ibn Abi Talib, daripada Abdul Rahman bin Auf, daripada Bilal bin Rabah. Fuk ni akan dicerita dan Tuhan khisalai sendiri. Ya Muhammad, mungkin salai kepada Abu Bakar, aku khisalai ke dia. Kamar dia, bila saat ni tu bin Rabah. Nabi tanya dia, bila semalam ni aku mimpi, kata mu duk jalan le syurga dah. Maka aku nak tanya mu sikit, ayul a'mal, yang mana amalan-amalan mu duk bawa aku mimpi mu tengok mu duk le syurga dah. Bila kata, ya Rasulullah, amo tak pandai, amo tak reti, amo ni jahil, amo reti pakku ya Rasulullah, baca kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi amalan po bila boleh mung tu duk jalan di dalam syurga. Belum mung tu mati tu hawi ku tengok dah kata mu duk dalam syurga bila. Amalan gapo? Bila kata dak ya Rasulullah, amo tak pandai. Tapi amo ni cumanya amo saat ni tu jatuh wuduk, apabila amo berhadas, amo baru wuduk. Apabila amo jatuh wuduk, amo mi asma'i mula. Inilah amalan amo ya Rasulullah. Sebab tu Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu'. So dia mempercomelkan wuduk dia. Lepas pada tu dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Hei Allah, jadilah akan danku daripada orang-orang yang bertaubat, daripada orang-orang yang diterimakan taubat, daripada orang-orang yang bertaubat sangat-sangat terimakan taubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wahai Allah, mujadilah akan daku sengah daripada orang-orang yang diterimakan taubat akan mereka itu. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi aku daripada orang-orang yang bersih ya Allah. Nabi kata, futihat lahu, dibukakan bagi orang 8 pintu daripada pintu-pintu syurga. Pintu syurga terbuka. Sebab tu asmaya ni besar. Patut ingat ibu bapa. Ni kiblat ataupun Rusia dalam asmaya, ya setiap titik ni, titik hak kita demi asmaya, setitik jadi malaikat, 2 titik jadi malaikat, 3 titik bagi jadi malaikat. Sebab itulah selepas pada kita mengambil akan wuduk, maka tak sunatlah kita saat ni tu menyapuh akan air wuduk kita. Tak sunat. Makruh kita sapuh akan wuduk. Dengan sebab apa? Dengan sebab titik-titik ataupun satu-satu titik daripada asmaya kita, dia jadi para malaikat. Sebab tu di dalam bulan Muharram ini, di dalam tahun baru ini, maka kita penuhlah ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari yang disayangi, maka kita penuh dengan ibadat, penuh dengan semaya, penuh dengan zikir, penuh dengan tasbih, penuh dengan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala nak terimakan amalan-amalan kita, maka kita saat itu kena jagalah. Daripada wuduk kita, daripada baca Quran kita, daripada pelajaran kita, daripada ibadat kita, maka bagi orang yang jaga taat pada Allah, Tuhan katanya, sini Imam Ghazali kata, ayyakuna lahu birizkihi kafilan. Makna kata bagi dia tu ada Tuhan apa? Tuhan kafil, Tuhan jamin dengan rezeki dia.
Tuhan jamin rezeki dia. Yuwajjihuhu ilai min halin ila halin. Maka menghadapilah rezeki akan dia kepadanya, kepada seorang tu, min halin ila halin. Daripada satu kala kuih, gi kepada satu kala kuih, min ghairi ta'abin, daripada tak ada penat. Sebab tu orang apabila ia jaga amalan, apabila dia jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia semaya semata semaya pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni dia kena gapo? Dia kerja tak ada penat. Maknanya kerja sikit-sikit pagi petang ataupun pagi boleh 2 jam, petang 2 jam, rezeki dia tu bertabur-tabur kepada dia. Kenapa? Kerana pada rezeki dia tu Allah Taala jamin dah. Allah Taala jamin dan Allah Taala kafil kepada dia daripada rezeki-rezeki dia. Makna kata dia kerja tak banyak, kerja sikit pun Allah Taala jamin kepada rezeki dia. Allah Taala jamin jadi kafil bagi dia untuk rezeki. Makna kata dia kerja tak penat mana, Allah Taala bagi rezeki yang banyak kepada dia. Jadi amak nak contohnya setengah daripada ni atau rezeki kita ibu bapa. Nah, rezeki kita ni Allah Taala nak bagi dia mengikut keadaan kita tu taat tak taat kepada Allah. Jadi bagi orang tak jaga semaya, orang tak jagakan taat pada Allah, makna rezeki dia tu boleh, tapi rezeki dia tu boleh dengan payah. Kadang kerja tu penat, kerja tu letih, kerja saat ni susah, tapi rezeki hak dapat tu boleh pun jadi payah, boleh pula tak lekat weh. Sebab apa? Sebab di dalam rezeki dia tu tak ada kafil, tak ada orang yang menjagakan akan dia. Dah. Jadi tak ada orang yang duk kafil dan pula tidak ada orang yang gapo, orang yang menjaga pada rezeki dia. Dah. Sebab itulah kita nak banam, nak kata di dalam rezeki kita ada berkat, yakni ada orang yang duk kafil, duk menjamin pada rezeki kita, ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu bapa. Dah. Jadi apabila kita jaga ibadat dan kita jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ibadat kita saat itu Allah Subhanahu wa taala dah jagakan pada rezeki kita. Tu yang kelima daripada kelebihan dan kemuliaan dan pakai yang baru yang Allah Taala bagi kepada kitanya. Dah. Sebab itulah kita tengok daripada siapa dia. Kita tengok daripada ulama-ulama. Kita tengok daripada tok guru, kita tengok daripada orang-orang yang alim. Mana-mana kerja tak banyak sangat leh. Kerja bukan kata banyak, bukan suka setengah-setengah. Kadang-kadang kita kerja suku semai. Tapi rezeki dapat tak ada lah mana. Tapi bagi orang-orang yang alim, bagi orang yang jaga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makna rezeki dia tu mari tak banyak. Amanah oyak hal rezeki. Kemudian masalah asbab rezeki ni dua ibu bapa. Ia ada asbab zahiriyah, ia ada asbab batiniyah. Dah. Kemudian dua asbab ni kita buat dua-dua. Asbab zahiriyah seperti macam lala ni kita nego dia. Kita jual wah dia. Ni orang panggil asbab zahiriyah, kita nak nampak masa sekarang. Dah. Ataupun motong ataupun kita buat perniagaan ni nama asbab zahiriyah. Asbab yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Dan asbab satu lagi dikatakan asbab batinah. Asbab batinah, yakni asbab yang kita tak boleh lihat dengan mata net. Nampak demo ni duduk semaya, bangun malam, duduk qiyamul lail, bangun malam tahajud dengan Allah, bangun malam duduk istighfar dengan Allah, bangun semalam duduk semaya taubat dengan Allah, lepas tu dekat subuh dia baca Quran boleh setengah juz, lepas dah dia semaya sunat subuh, lepas dah dia semaya subuh, lepas dah dia semaya isyraq, lepas dah dia pergi kerja. Kalau kebun pun kebun lah, kalau buka kedai pun buka kedai lah, kalau menego pun menego. Tapi dia buat macam ni, insya-Allah rezeki dia tak payah. Rezeki dia tak ada kena penat. Makna kata tak ada penat sangat, tapi rezeki dia bertabur-taburan. Rezeki dia saat itu bertabur-taburan dengan tidak ada kepenatan dan tidak ada kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
Siapa-siapa yang takut ke Allah, maka Allah Ta'ala akan berbuka ke dia. Allah Ta'ala akan jadi ke dia makhrajan, jalan keluar, jalan terbaik ataupun tangak bagi dia. Ada jalan keluar. Kalau susah pun macam ni lah, COVID, corona ataupun gitu gini, susah payah berdesak, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka ke dia saat itu ialah jalan keluar. Jalan keluar ke awak? Yakni jalan kemudahan. Bagi dia kerja, bagi dia menego, bagi dia buat kebun, bagi dia jual dia. Semua Allah Ta'ala wi kemudahan kepadanya. Lagi pula, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah Ta'ala merezeki kepada dia tu dengan tidak kira-kira. Maknanya dapat rana banyak terlalu. Kita kerja sikit ya, hari ni kerja 2 jam ya sepagi ni. Tapi rezekinya mari lepas mari duduk hak tu mari duduk demo ni bayar hutang, duduk demo nak beli rumah kita, duduk demo nak beli tanah. Tu rezeki orang panggil dengan tidak menghenga-henga, dengan tak boleh kita nak menghitung-hitung. Dan satu lagi orang panggil asbab batiniah kita ayat sana ni, maya tahajud, qiyamul lail, jaga isyraq, jaga duha. Ni orang panggil asbab batiniah. Tu. Asbab batiniah, sebab tu orang panggil dapat rezeki dengan secara mudah ibu bapa. Yang keenam, apabila seorang tu jaga ibadat, jaga ketaatan kepada Allah. Wasadisatu ayyakuna lahu nasiran, kata yakfihi kulla adwin wa yadfa'u an kulla qasidin bisu. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi bagi seorang, Allah Ta'ala mengada bagi seorang nasiran, ada orang membantu. Jadi apabila seorang hamba dia saat ni tu taat pada Allah dan dia melazimi ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala bagi kepada dia ada petulung, ada pembantu dia, ada orang menolong. Yakfihi, yang duk menegahlah akan seorang kulla adwin akan tiap-tiap seteru madu. Siapa dia nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jaga ada orang duk kawal, ada orang duk tegah ada orang duk dinding dia, maka jagalah amalan, jagalah ibadat. Hak mau duk royak tu bacanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita buat amal ni semua, ibadat ni semua, mulazamah ni semua, mudawamah ni semua ibu bapa, insya-Allah Allah Taala akan jadi bagi kita ada nasiran, yakni ada pertolongan, yakni ada orang yang menolong, ada orang yang membantu daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang duk jagakan kita, yang duk menegahkan kita daripada tiap-tiap seterunya. Sebab ni banyak ni dia hari ni mulah tu kulah ni, aku kena gotu, aku kena ni, aku menyakit lah tu. Banyak doktor mari, ni nak tidur tak leh, hak ni panas, hak ni lagu ni, hak ni tak seni laki bini, hak ni susah laki bini, hak ni cari makan payah, hak ni orang berdeki, orang macam-macam. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tidak ada orang yang menolongi dan tidak ada orang membantu kita. Dengan sebab itulah orang panggil jadi berkucah dan berkacir kita, berkelai kabut kita. Sebab tidak ada nasiran, tidak ada pertolongan yang menolongi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibu bapa yang dirahmati saudara-saudari, kalau kita nak ada orang yang membantu kita, nak ada orang yang menolong kita, maka kita saat ni tu jaga amalan, jagakan ibadat, jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat ni tu beri kepada kita ada nasiran, yakni pertolongan, yakni orang yang menolongi, orang yang membantui, dan pula orang ni yang akan menegah kita daripada segala kejahatan-kejahatan seteru. Yang ketujuh daripada orang jaga ibadat kepada Allah Ta'ala ni, izzun nafsi. Allah Ta'ala mulia diri dia. Allah Ta'ala kemuliaan kepada diri dia, hebat diri dia, agung diri dia. Allah Ta'ala makna kata orang tengok dia berasa nak hormat ke dia. Ini salah satu daripada mana? Yakni orang yang jaga ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ibu bapa yang dirahmati, kita tengok nah, kita sepatut jaganya amalan dan kita sepatutnya jagakan ibadat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala kepada kita dalam dunia kemuliaan dan pakaian-pakaian daripada Allah. Yang itu pertama sekali, Allah Ta'ala ingat pada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala bersyukur buat baik pada kita. Yang tiga, Allah Ta'ala kasih pada kita. Yang keempat, Allah Ta'ala wakil kepada kita satu malaikat. Yang kelima, Allah Ta'ala bagi rezeki. Lepas tu dalam rezeki kita dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada satu ketika, lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tak kala berkatalah Siti Aisyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qama min al-layl hatta turimat qadamahu, ya Rasulullah atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Qal afala akunu abdan syakura. Tengok. Ni Rasulullah ibu bapa. Ini Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setara ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, ibadat dia, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala setara ni ibu bapa, tengok. Jadi lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, tak kala berkatalah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hak Siti Aisyah saat itu, katanya tak kala Siti Aisyah tu berkata bagi Nabi, dia kata kan, hina qama minal layl, pada ketika dan waktu bangunlah Nabi daripada waktu malam. Jadi pada ketika Nabi bangun malam, berdiri malam, qiyamul lail, hatta turimat qadamahu, hingga dibekak akan dua kaki Nabi. Nabi bangun malam ni kita dengar belakang-belakang dah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, bangun malam, kama dia sapanya bekak dua kaki Nabi. Siti Aisyah pun berkata, hina qama minal layl hatta turimat qadamahu. Pada ketika bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada waktu malam, hatta turimat qadamahu, hingga dibekakkan akan dua telapak kaki Nabi. Telapak kaki Nabi itu siapa bekak ibu bapa? Ni Nabi, orang maksum, orang tidak berdosa ibu bapa. Bangkit waktu malam, semaya malam, siapa bekak dua tapak kaki. Tapi kita ni hamba yang banyak berdosa. Abdun muznibun, hamba yang sangat-sangat berdosa dengan Allah. Hamba yang banyak dosa, banyak jahat, banyak kenak, banyak apa saja. Banyak jinayah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak siapa setara ni. Tak siapa setara tu bangun semaya malam, siapa bekok kaki-kaki, siapa orang panggil jadi penak politik dah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Siti Aisyah tu bertanya, peliknya Siti Aisyah, berasa pelik gano siapa bekok kaki-kaki ni ya Rasulullah ni? Ya Rasulullah, atatakallafu haza, adakah memberati engkau akan ini? Memberati berdoa na ya Rasulullah ni, mengkacip doa, mutebang doa na ni, siapa bekak kaki. Siti Aisyah tu berasa tercengih, dengan berasa apa? Berasa tercengih dan berasa heran dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu bapa, daripada orang yang maksum, daripada Rasulullah utusan Allah Taala mari ke bumi, mari ke alam dunia untuk menyampaikan risalah Allah, tapi semaya dengan Allah, ibadat dengan Allah, bangkit bangun semaya malam, siapa bekak kaki-kaki. Maka Siti Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, atatakallafu haza, adakah engkau memberati akan ini ibadat ni? Qiyamul lail memberati, mengkaca berdoa mengkaca berdoa ni Rasulullah ni. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguh telah mengampunkan oleh Allah bagi engkau ya Rasulullah, ma taqaddama min zambik, barang yang telah lalu daripada dosa engkau, wa ma ta'akhkhar. Nabi jawab lagu mana kepada Siti Aisyah? Nabi jawab lagu mana kepada Siti Aisyah? Qal, sebeda Siti Nabi, sebeda ia Nabi, afala akunu abdan syakura, maka adakah aku ni bukan daripada hamba Allah yang banyak bersyukur? Aisyah, adakah aku ni bukan daripada hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur, yang sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak begitu ke Aisyah? Tak begitu ke aku ni?
Maka Nabi jawab, apabila Aisyah tu rasa tercengih, berasa peliknya, Nabi SAW satu rasul, satu utusan Allah yang menyampaikan risal Allah kepada manusia-manusia, tibanya wa aman kepada Allah Ta'ala. Saat itu siapa bekok kaki-kaki, bangkit bangun malam ni, mun tebai berdoa ke Rasulullah, mun kacau berdoa, mun berarti berdoa ni. Maka Nabi jawab, afala akunu abdan syakura, maka adakah tidak adakah Aisyah daripada hamba Allah Ta'ala yang sangat-sangat bersyukur pada Allah Ta'ala. Ni ibu bapa yang dirahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangatnya jaga, sangat-sangatnya ibadah, sangat-sangatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Nabi kita setara ni, maka kita umat tu kena lebih pada ni lagi. Walaupun kita saat ni tak siapa setara tu, tapi kita haraplah kita ni pakat-pakat jagalah, pakat-pakat ibadat di dalam bulan Muharram ni sepenuh-penuhnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata sini Imam Ghazali katanya, fa in qila halil afdalul ibadatu ma'al khaufi au ma'ar raja'i, maka ditanya, dikatakan bagi Imam Ghazali, halil afdalul al ibadah, adakah bermula ibadat tu, bermulakah apa halil afdalu, adakah bermula yang terlebih afdal, al ibadatu ma'al khaufi, bermula ibadat tu serta dengan kita takut kepada azab Allah, au ma'ar raja'i, ataupun kita berharap-harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi ada orang tanya Imam Ghazali, Imam Ghazali ni hebat sangat ibu bapa. Kemudian dia tu siapa tangga waliullah, dan Imam Ghazali ni daripada orang yang sangat-sangat warak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali ada orang tanyanya, fa in qila halil afdalu al ibadatu ma'al khaufi au ma'ar raja, bermula yang afdal, yang lebih banyak pahala ibadat serta khauf ke, serta kita beramal ibadat ni takut semata-mata takut ke neraka Tuhan, takut semata-mata ke azab Tuhan, takut semata-mata kepada siksa Tuhan, ataupun kita ibadat serta kita harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qil, dikatakan, qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka jawablah Imam Ghazali tanya, al-ibadatu ma'ar raja'i afdal, bermula kita sembah Allah, kita ibadat Allah, kita semaya dengan Allah, kita zikrillah, kita bersyukur dengan Allah, kita tasbih dengan Allah, di dalam keadaan kita berharap-harap daripada rahmat Allah Ta'ala, afdalu, itu terlebih baik. Kata Imam Ghazali, kenapa? Li'anna ar-raja'a yurithul mahabbah, kerana masalah kita ibadat dengan keadaan kita saat ni berharap-harap kepada rahmat Allah Ta'ala, ini mempesakai kita saat ni ke gapo kasih sayang kepada Allah dan kasih di dalam ibadat kita. Adapun wal khauf yurithul qunuta, adapun kita wa amal dengan keadaan kita takut saat ni tu, maka itu membawa pada mempesakai masalah putus harapan kepada daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita habis kat tu, maka soalan kita nak jawab sikit daripada soalan dia mau tanya semalam. Kita nak perkata-perkata soalan semalam, hak ni kita jawab malam ni, harudah kita jawab nah. Jadi dia kata seorang wasiat pesaka kepada cucu semuanya sebelum mati semua. Sebelum mati semua pesaka saat ni tu cucu belaka. Adakah ketika ni sah cucu dia tu makan? Adakah sah cucu dia tu saat ni tu nak makan ke pesaka tu? Jadi kita kiranya matarakahu barang yang meninggal oleh si mati. Jadi misalnya saya kasih doa kepada cucu anak laki-laki, anak sulung ni dapat anak sore jatuh masalah. Maka tok cik tu ya saya berdoa ke cucu ni, dia kata harta ku semua daripada kebun ku, pesaka ku, harta ku semua, aku nak hebah lagi pula, aku nak semua kepada cucuku di sore. Adakah masalah dia pesaka lagu ni yang wasiat lagu ni akan masalah meraduk ni pada cucu semua, maka sah ke tak cucu tu nak makan? Jawab katanya tak boleh lagu tu.
Kerana pesaka ni apabila ayah tu mati, si mati tu mati, tinggalkan anak laki-laki, tinggalkan anak perempuan, maka bayar siap dah hutang-hutang dia cara mati gapo siap belaka dah. Lepas pada tu ia jadi tarikah. Orang panggil jadi peninggalan bagi si mati. Maka si mati tu gi wasiat ataupun gi peserta, saka ni nak ikut cucu semua. Maka cucu nak makan semua tak leh. Nak makan semua. Ya orang panggil pesaka tu akan jatuh kepada anak-anak bagi orang panggil bagi al-mayyit. Bagi al-mayyit ataupun bagi si mati tu. Masalah cucu tu tengoklah dia anak yang mana, anak yang jantan, makna dia nak makan tak boleh, dia duduk berdiri dengan ayah dia. Misalnya kalau ayah dia ada, makna kata dia nak makan tak boleh, dia saka bagi cer dia orang panggil turun ke anak dia. Bagi orang panggil pak bagi cucu tu, maka cucu nak makan saka tak boleh sebab apa? Sebab terdinding dengan ayah dia tu. Lepas tu dia mau tanya lagi, saya kena sihir lagu mana saya hendak perubati apa? Saya tu ada kena sihir. Kena sihir semua ni. Banyak hari-hari hak buku kena sihir ni apanya banyak terlalu nah. Ibu bapa kena sihir. Lepas tu saya nak pubat lagu mana? Nak pubat macam mana? Saya kena sihir. Lepas tu saya nak pubat lagu mana? Nak buat macam mana masalah pubat teh hak saya kena sihir. Hak ni payah saya nak royak pun tak kena ibu bapa. Nak pubat tu ya banyak cara. Kadang-kadang kita pubat dengan makan ubat kedai, ya tak hingga. Kadang-kadang kita pergi peksak di kedai, ya tak ada. Peksak hospital saat ni, ya tak ada. Kadang-kadang momo kata tak ada nyakit pada darah tinggi. Tuai duk panas pedih. Tuai duk menyocok dalam tubuh. Tidur tak jenera. Setak supaya orang duk senyap. Tapi pergi peksak di hospital tu tak ada sekarang. Darah tinggi pun tak ada. Nyakit cimanis pun tak ada. Lepas tu, dia nak pubat lagu mana? Hak ni kalau misalnya pubat kok kedai, pergi peksak dah di hospital, kata tak ada dah nyakit darah tinggi, kecil manis, tai ke apa tak ada. Hak ni ya kita kena pergi kepada orang-orang yang pandai lah. Kena pergi pada orang pandai-pandai. Orang reti-retikan ilmu-ilmu sihir. Orang retikan masalah japi-japi ruqayyah dengan masalah ayat-ayat Quran. Hak tu ya ada cara suku. Ya dia nak buat sendiri. Ya kadang-kadang ya tak pandai. Kadang-kadang ya tak kena cara. Maka ya tak jadi. Supaya kita baca ayat kursi itulah. Kamari kalau kita baca tak kena. Maka ayat kursi kita tak jadi ubah. Ayat kursi kita tidak ada kekuatan. Sebab tu makna katanya kita kena tahu cara juga. Lepas tu dia tanya lagi, suami tiada kekuatan kaki kedua belah. Lagu mana saya nak buat? Dah masalah jadi kaki dia tu jadi tak ada rai. Nak berjalan tak boleh dia lembek pleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Doa apa yang amba nak berdoa bapa? Nak berdoa, doa. Baca semua, baca ayat kursi, sapu. Masalah kaki dia tu tak ada rai, kaki dia saat ni tu tak ada kekuatan. Maka kita sapuhlah dengan ayat-ayat Quran daripada ayat kursi. Bacalah ayat kursi, baca ya qahar. Itulah caranya. Itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mau tanya lagi, soalan dalam malam ni, bapa cak tam yang ngai kap kon ti chop kamoi man kut le kiang ni kerak lah. Bapa cak tam yang ngai kap kon ti chop kamoi man kut le kiang. Jadi bagi orang wahid curi ke masalah mangguh kita. Mangguh lah ni pun mahal setengah-setengah tempat. Kalau jual kot cawak tak tu 200 kilo jumpa dengan orang sore baru dia tu jual cawak tak tu. Lek bakak tu. Maka 200 kilo buah mangguh dia. Kamari kita nak buat lagu mana masalah ni orang wahid curi ke mangguh kita. Orang wahid curi kan sekerak kita, getah kita dan buah dia kita. Hak ni dia payah juga ni. Hak ni mana kata kita nak buat ni dia payah. Kadang-kadang kita buat di pasir, hak mau oyak dah gitu, maka kita baca ayat kursi. Jadi masalah ni dia nak jadi tak jadi ni dia duduk di hati kita. Dia duduk di hati kita ibu bapa. Yang dirahmati saudara-saudari, dia duduk di hati kita. Kalau hati kita comel, hati kita sapa amalan, jadi kalau kita baru nak buat amal hari ni, walaupun kadang-kadang dia tak jadi. Tapi bagi orang ni dia duk amal lama dah sampai puluh-puluh tahun dah ayat kursi. Maka ayat kursi dia jadi bergerak di dalam diri dia dah. Maka dia ambilkan pasir, maka dia tabur ambil sebelah kanan kebun dia, pagar dia tu baca ayat kursi susuk. Habis baca. Hak mau ayat tu lah. Baca ayat kursi tu wakas 9 dikung ke kebun dia. Lepas tu sila jadi pagar lah.
Dah. Kalau demo tu nak buat lagu tu, insya-Allah Tuhan akan bagilah jadi terpagar. Lagi pula orang nak masuk lah pagar, dia nak ambil kadang-kadang Tuhan pelindung lalu dah daripada pencuri-pencuri, lagi pula daripada orang-orang nak ambil wah mangguh dan sekerak-sekerak dia tu. Dah. Itulah salah satu daripada perkara-perkara yang kita saat ni tu kena jaga. Yang pertama sekali kita kena jaga. Nah. Dia tanya baba wan angkan trong kap wan tineng khong pi kak ket arai kun. Tak ada apa tu. Tak ada masalah apa tu. Dah. Jadi masalah laginya dia kata Assalamualaikum. Babo cak tamwa sunat Isra mirpau kah? Sunat Isra mirpau. Sunat Isra. Nah. Jadi dia mau tanya sunat Isra ni, sunat Isra ni minah kedak mirpau kah? Sunat Isra ni masalah Isyraq ni makna tasyuruk. Nah, mau nak nyata masalah syuruk ni makna kata matahari tu naik daripada bumi tu orang panggil syuruq. Nah, makna kata ketika matahari tu terbit daripada bumi, hak tu dinamo kata syuruq. Apabila matahari tu bulatan dia terbit habis. Ketika dia duduk bumi tapi nampak cerah dah di langit. Nampak kau cerah. Waktu pagi tu panggil waktu syuruk. Nak mai sunat tak boleh lagi. Apabila bulatan bagi isyraq, bagi matahari bulatan dia terbit habis dah. Daripada bumi naik siapa orang panggil di atas bumi. Nampak dah orang panggil sekadar dan segala ataupun selemeng nampak matahari ada dah di langit. Maka di situ orang panggil waktu isyraq. Nah, waktu isyraq. Maka dia mau tanya sini, sunat isyraq tu ada ke tak di dalam Nabi ada sebut ke tak? Hak ni duk khilaf di antara ulama. Ikhtilaful ulama. Yani ikhtalafal ulama fil isyraq wad duha. Yani telah berselisih dan telah bersalahalah oleh ulama-ulama pada masalah semaya isyraq dengan duha. Jadi kata setengah ulamanya isyraq dengan duha yakni benda lain-lain. Isyraq yakni apabila bulatan matahari terbit daripada bumi nampak di langit dah. Kita tak nampak penuh bulatan matahari di langit sekadar segala ataupun sekadar segala. Nampak kita tengok di hujung langit, di kaki langit, nampak matahari tu naik segala. Kalau Allah-Allahnya, kalau kita ambil galah kita situ tu matahari tu sekadar segala ataupun seleming. Maka situ tu sunat kita semaya sunnatal isyraq. Kalau kita pakai di atas perkataan ulama, kata isyraq tu semaya suku sangkat, orang panggil mustaqillun bi ra'siha dan ad-duha mustaqillun bi ra'siha. Jadi kalau kita kata isyraq ni sunat suku dan pula duha sunat suku. Ni di atas perkataan ulama separuh ataupun setengah. Dan kata setengah daripada ulama isyraq dengan duha ni semaya tulah. Hak tulah ya isyraq dengan duha. Kerana dia katanya masalah isyraq duha ni waktu dia sekadar matahari kita tengok di kaki langit tu segala ataupun sekadar segala. Maka di situ nak kata ulamanya isyraq dengan duha benda tula, benda sama. Hak tula ya supaya bajak dengan panggil lada dengan cabai. Bendanya apa lada dengan cabai? Benda putih merah hak panjang le tu hak kita makan pedas. Tu kata ulamanya. Dek, zaman di kita buat belaka kita buat belaka. Ya sebab tu orang panggil ikhtilaful ummah rahmatun lil alamin. Ikhtilaf bagi ulama-ulama ini jadi rahmat bagi sekalian alam. Sebab kalau kita nak molek kita semaya isyraq pun kita semaya. Lepas pada pukul ni setengah, ni 40, ni setengah lebih kuranglah kita kata dah kita semaya usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Mari pukul 8, pukul 9 kita semaya pula duha usalli sunnatad duha. Tu tak ada masalah. Nak ya kata semua tu ada dalam ada dalil. Kata setengah isyraq dengan duha benda tu lain-lain sunat yang berlainan yang suku sangka. Kata setengah duha dengan isyraq ialah dikatakan benda yang sama. Benda yang sama. Tu dia. Itulah ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita pakak-pakak jagalah. Kalau siapa dia nak murah rezeki, siapa dia nak mudah rezeki, siapa dia nak banyak rezeki, maka banyaklah semaya isyraq, jagalah isyraq, jagakanlah duha. Tapi isyraq ni 2 rakaat ya. Kata duha ni kata setengah ulama sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan kata setengah ulamanya sekurang-kurang 2 rakaat, dan pertengahan daripada duha ialah 4 rakaat, dan kata setengah ulama laginya sebanyak-banyak daripada duha ialah 8 rakaat. Kata setengah lagi nah. Maka dia mau tanya lagi, babo cak tam yang ngai kap kunti chop kamoi mangkut. Tak apalah, leki yang tu kau jawab dah saat ni. Salam babo doa mai hai tu sihi ya tamwa surah Ar-Rai la ayat ti taurai ti babo an meki. Jadi hak tu babo ayat dah. Ayat babo ayat dah saat ni tu ayat mana? Dikatakan ayat mana, surah mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Kita tengok di hujung dan di akhir surah Taubah. Maka syarat yang beramalnya kena beramal dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal setiap-tiap kali semaya fardu, selepas pada semaya fardu 7 kali. Lepas tu katanya setengah-setengah kalau buat amalan ni ayat ni dekat-dekat nak mati nak baca tak boleh. Sebab tu tok guru kita dia banyak buat amal. Bagi orang buat amal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka di hari mana Allah Ta'ala nak ambil nyawa dia, di hari mana akhirnya ajal dia, maka orang itu nak baca surah ini tak boleh. Nak baca ayat ni tak boleh. Dia mau hajar lagu mana, dia tak mari. Dia mau royak lagu mana, ibu bapa dia tak ingat. Tu boleh dalil kata, dia tu nak mati dah. Bagi orang buat amal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Yang pertama sekali, ia akan jadi pagar daripada benda-benda sihir, ia akan jadi pagar daripada benda-benda tak comel, benda deki kena semua. Yang kedua, kelebihan daripada surah ini, ayat ini akhir bagi surah Taubah, yakni Allah Subhanahu wa taala takwi boleh kita baca, tak boleh nak baca apabila ajal kita nak sapa, apabila hari kita nak mati, Tuhan takwi kita baca. Kita boleh tahu kata kita nak mati dah lah, kita nak wasiat. Kata setengah, takut bapa nak buat amal ayat ni. Sebab apabila kita amal, kita tahu kata kita nak mati bila. Takut apa? Dia apabila kita buat amal, dia kita nak mati. Misalnya 40 hari ketika darah jatuh daripada Sidratul Muntaha. Ketika tu kita tak sedar. Kita rasa pelik dah. Kecek pun pelik, duduk ke pun pelik. Boleh tahu kata kita ni tak lama. Dan apabila kita tak lama, kita boleh royak, nak pesan, nak wasiat kepada orang. Nak pesan kepada anak-anak bini kita, gapo yang kita nak pesan, gapo yang kita nak wasiat, kita boleh royak lah. Apabila seorang yang wa amalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, yang pertama Tuhan jaga daripada deki kena, banyak sangat-sangat deki kena. Pelik-pelik ibu bapa mari lah ni, kadang-kadang mari tu kecek nah. Setengah-setengah tu hak mari, setengah-setengah tu royak kata dia ni Nabi Isa hantar dah. Nabi Isa hantar mari sebelum pada Nabi Isa nak turun, dia ni lah sebagai nak sapa akan benda-benda ni semua. Jadi pelik-pelik saja weh. Pelik-pelik saja duk mari, duk cerita tu jadi buku yang pelik-pelik sangat-sangatnya. Dan setengah daripadanya baba raulamat ka'at rau'an surah poka'at tisong raulim an lamat rau cak sah mai. Ia kata kita lamat. Rakaat pertama kita bacakan Fatihah. Lagi pula selepas Fatihah kita bacakan surah. Duk-duk mari rakaat yang kedua kita baca Fatihah. Tapi kita tak ada bacakan surah. Jawab kata semaya kita tu sah ke tak sah? Batal ke tak batal? Jawab kata tak jadi masalah. Kerana surah itu bukan satu rukun daripada rukun semaya. Cuba bila rukun semaya berapa? Rukun semaya yang pertama takbiratul ihram. Yang keduanya sekian macam takbiratul ihram dengan niat, lepas tu qiyam kita, lepas
lepas tu baca Fatihah dalam qiyam, lepas tu rokok, lepas tu masalah i'tidal, lepas dah tu sujud yang pertama, bangun i'tidal, bangun antara dua sujud, lepas tu sujud yang kedua, kan? Lepas pada sujud yang kedua, kemudian bangun daripada sujud dua, iaitu dikatakan tasyahud akhir. Lepas pada tasyahud akhir, lepas daripada tu kita kan ke apa? Baca tasyahud akhir, lepas tu selawat atas Nabi. Lepas pada tu kita wisalah. Lepas pada wisalah saat ni tu, tamak ninah. 13 dah tu. Pertamanya, takbiratul ihram, dan niat, dan qiyam, dan pula baca Fatihah, lepas tu rokok, lepas tu i'tidal, sujud. Bangun antara dua sujud, lepas tu sujud semula. Lepas pada tu tasyahud. Lepas pada tu wisalah. Lepas wisalah tertib. Lepas tertib tamak ninah. Ni dikatakan rukun-rukun semaya. Ada pun masalah surah. Ni sebab itulah hamba nak nyatanya. Di dalam rukun semaya hak 13, ia ada ruknun qauliyun. Dan dalam rukun 13 ada ruknun fi'liyun. Dan pula dalam rukun 13 ni ada ruknun qalbiyun. Ibu bapa mau nak nyata sikit sini. Di dalam semaya kita ibu bapa yang dirahmati, ia ada 3 rukun. Rukun 13 ni iaitu pula ruknun qauliyun. Rukun lagi pula orang panggil satu bucu, satu suku supaya ngatie orang panggil diri semaya. Hakikat semaya. Mana hakikat semaya? Iaitu pula kepada 3. Yang pertama ruknun qauliyun, iaitu rukun yang bahasa perkataan. Mana rukun yang pesing perkataan yang pesing kita kena belapa? Iaitu kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak ni rukun di dalam semaya. Ni kena kepada di semaya. Ni kena pada hakikat semaya. Kalau tak buat tak sah semaya. Adapun selepas pada Fatihah kita pergi baca kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hak ni bukan rukun, hak ni sunat di dalam semaya. Lepas tu dia mau tanya rakaat pertama lepas Fatihah kita baca surah. Lepas pada tu rakaat 2 kita tak baca surah, baca Fatihah saja. Adakah sah semaya? Sah ke tak sah? Jawab kata sah, tapi kita tak dapatkan pahala sunat baca surah. Dan satu lagi rukun semaya dia panggil ruknun fi'liyun, iaitu rukun yang pesing perbuatan. Mana rukun pesing perbuatan? Iaitu seperti kita rokok, tu perbuatan tu. Rokok, dia panggil Allahu Akbar, perbuatan. Sami Allahu liman hamidah, itu nama rukun fi'liyun. Dan yang 3 nama ruknun qalbiyun, rukun yang basah hati. Mana rukun basah hati? Makna dalam semaya kita duk ingat ke Allah, ataupun kita ingat kepada baca kita duk tadabbur, kita duk perhati kepada ma'anil qiraah, kepada makna bacaan kita. Kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah, yang amat pengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula pujian-pujian itu sabit bagi Allah. Ni kita ingat. Ni orang panggil ni rukun yang bahasa qalbiyun, yang bahasa hati. Yang bahasa hati. Jawab kata sah ke tak masalah semaya kita? Jawab kata tak ada masalah, cuma kita tak dapat sunat. Hak ni dia katanya. Ni dia tanyanya salam babo putai hai mo meredut. Thamut hai lanก่อนตายโดยที่ไม่เลือกให้เป็นมรดกแก่ลูกเลยจะทำว่ามรดกนั้นหลานsah kin mai? Jawab dah saat ni. Masalah cucu nak makan tak leh sebab dok terdinding dengan ayah dia. Walaupun tok cik ya tok sewi sorang habuk kepada anak dia. Saya doa ke cucu ni. Tok sewi sikit habuk kepada anak nak ke cucu sorang. Jawab kata cucu nak makan tak leh. Sebab apa? Sebab dok terdinding dengan pak ya tu. Anak bagi cik ya tu lah. Pak bagi budak tu lah. Nak makan pesaka tak leh lah. Lan tu, lan dia nak makan pesaka tak leh. Cucu nak makan pesaka tak leh sebab orang panggil hajib terdinding dengan ayah dia tu. Lepas tu mau tanya, bolehkah kita amal-amalan yang kita lihat video dalam
Facebook. Nah, yang ijazahnya boleh, tak ada masalah ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari kita tengok di dalam Facebook babo hajarkan masalah laqad ja'akum, babo hajarkan doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada ayat-ayat ataupun daripada doa banyaklah. Doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik ataupun ayat apa ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka tu urat aku ijazahlah kepada hak dok dengar-dengar ni semua daripada peminat-peminat, pengikut-pengikut, penonton-penonton semua. Sah ke tak sah? Boleh. Tapi yang nak comel, nak berkat lagi, ya kita kena mari talaki, kena mari bertemu, mari berjumpa. Orang panggil kena ada mas 10. Faham molek? Ya tak sama nah ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari, hadirin hadirat yang duk dengar semua ni. Ya jadi hak tu guru kata, aku ijazahkan amalan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum kepada pendengar-pendengar semua. Boleh ke tak nak terima? Jawab kata aku terima. Boleh. Tapi ya tak sama kita mari talaqi ataupun orang panggil, orang tua panggilnya ataupun orang tua gelarnya, kita nak terimakan satu amalan, yakni kita kena ada mas 10. Apa mas 10? Yakni kita mari musafahah, yakni berjabat tangan dengan tok guru. Tok guru 5 jari, kita 5 jari, tu orang panggil mas 10. Bapa bila kita terima dengan mas 10, hak ni namanya orang panggil ni? Hak ni orang panggil terima dengan sahih dan terima dengan secara talaki bertemu di antara kita dengan guru, boleh berjabat salam. Hak ni terlebih berkat dan hak ni terlebih kemas daripada kita terima ke masalah amalan-amalan secaranya Facebook ataupun dengan cara nak video di dalam Facebook. Nah, dia tanya lagi. Dia katanya babo tanon mailap ton klang kun rau samat lamat hajat daimai boleh, tak ada masalah. Jadi malam kita tidur tak jenera. Waktu malam tu tak tahulah tidur tak jenera. Bo tidur jadi jaga, bo tidur jadi setak ataupun bo tidur tak neralah kecek mudah-mudah. Makan ubat tidur pun tak tidur. Boleh ke tak kita nak bangun semaya hajat? Jawab kata tak ada masalah. Boleh semaya hajat ya tidak berwaktu. Nak semaya di mana-mana boleh. Nak semaya lepas mengorek pun boleh. Nak semaya lepas isya pun boleh. Nak semaya pukul 10 malam pun tak ada apa. Nak semaya pukul 12 tak ada apa. Lepas tu lebih-lebih lagi kita tidur. Lepas tu tidur tak jenenga. Bangun semaya hajat minta doa dengan Allah. Ini kau terlebih aula, terlebih comel lagi lah. Tak ada masalah kerana waktu bagi salatul hajat nama dia bukan sunat rawatib. Adapun sunat rawatib sunat yang mempunyai waktu seperti sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sunat asar tu dia panggil sunat berwaktu. Adapun masalah semaya hajat ni tidak berwaktu. Nak semaya di mana tapi jangan duk semaya waktu tahrim lepas subuh ataupun lepas asar. Babo ngen perakan sangkum dan kin mai atau kita wayak dah ada mau kita tengok dalam YouTube lah. Dah kita tengok dalam YouTube, boleh makan tak boleh makan, kita tengok dalam YouTube. Kita ya ada air keruh, nak makan tak ada masalah, tapi air tu sudah keruh. Nak wayak kata tak boleh sebab dia mau terkepit, tapi nak yak tahu boleh betul-betul pun tak boleh nak wayak juga. Sebab benda tu duk jadi nasmabu di dalam keadaan hukum-hukum ni. Masalah kata nak ambil kan ambil tapi nak atas air tu comel tak? Air tu sudah keruh, air tu sudah jadi kelabu, makna nak makan tak usah makan lah. Makna kata kita buat beli-beli benda-benda lain, minyak mutu, minyak kereta ke masalah, tak ada masalah tu. Lepas tu dia minta Assalamualaikum Cak Tamwa lamat fardu sujud akhi dainan kenai. Masalah kita semaya fardu, nak sujud akhi kita nak lama nak. Lama mana lagi? Menggagah apa je? Menggagah baca apa surah? Ataupun nak baca surah Waqi'ah? Ataupun nak baca dalam tu doa? Ataupun nak baca dalam sujud tu doa? Siapa seje dua je? Tak ada apa. Sebab apa? Tak ada apa. Sebab sujud akhir dikatakan ruknun tawilun. Rukun yang panjang. Maka rukun yang panjang kita gagah sujud setara nak sujud. Supaya ni qiyam tu supaya juga supaya kita semaya gano. Semaya gano saat ni diri siapa baca surah Baqarah 3 juz habis tak ada apa sebab diri itu sepanjang-panjang terlebih afdal kita berdiri panjang. Maka panjang nak ikut mung
Misalnya tengok setengah-setengah ulama maya malam berdiri saat ni tu sampai kadang-kadang habis sekerat ke apa, sekerat Quran, setengah daripada Quran, nisful Quran. Boleh tak? Boleh, sebab yang rukun panjang. Maka di dalam sujud akhir bagi semaya fardu, kita nak sujud, dia mau tanya lama mana kita boleh sujud. Kamu gagah setara mana? Kalau mu nak sujud siapa seje, mu nak sujud siapa 2 je, mu nak sujud siapa 3 je. Sujud gi sebab sini ruknun tawil, rukun yang panjang daripada semaya. Adapun kita iktidal sami Allahu liman hamidah, hak tu tak boleh panjang. Hak ni sami Allah liman hamidah, mu nak duduk diri betul lagu tu, orang panggil sepanjang-panjang dah, sekadar kita baca Fatihah su. Lepas tu sekadar Fatihah su kita duduk diri lagi, tak mau turun lagi sujud kali takmir, maka batal semaya kita. Adapun di dalam sujud akhir, panjang mana lagilah, mu kuasa setara mana, engkau kuasa setara mana, ibu bapa kuasa setara mana, buat setara tu. Tak ada masalah nah. Nah, insya-Allah nah qada tu nah baba laman duha si Ka'at surah Ar-Raiban. Kalau nak semaya duha ni surah gapo, dia mau tanya nak baca surah gapo. Mana ayat yang terakhir ni surah nah maya 4 Ka'at kita bacanya rakaat pertama kita baca lepas pada Fatihah, wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rakaat yang kedua kita baca wasyamsi waduhaha wasyamsi waduhaha. Lepas tu masalah bagi kita wisale assalamualaikum assalamualaikum baki bangun pula semaya duha pula pernah 2 rakaat pula usalli sunnatad duha rakaataini, baca rakaat pertama lepas pada Fatihah wadduha wal laili iza saja. Lagi rakaat 2 baca lepas pada Fatihah wasyamsi waduhaha. Dah tak ada masalah. Tak pun nak baca kuliah kul wallah kuliah rakaat pertama, kul wallah rakaat yang kedua, tak ada masalah. Gitulah lebih kurang berapa, insya-Allah kita jawab semula pula banyak soalan. Maka kita jawab malam esok pula kerana panjang masa. Insya-Allah malam esok maaflah kalau kita tak ada nak jawab ibu bapa. Hak mana ibu bapa boleh ambil pakai tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hak tak boleh pakai, hak bahasa tak boleh nak faham, tak boleh nak ambil, tu daripada hawa nafsu sendiri. Maka sekadar ni dulu malam ni, insya-Allah kita bersama pula malam esok. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.